Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan di alam maya. Apa khabar saudara semua? Semoga anda semua sihat walafiat. Apa khabar saudara Fu Wui? Thank you for coming every day. Looks like they have become the permanent listener to me. Thank you, Fu Wui. Syukur saudara Syurga Jamil, Ibrahim Cik Muda, Thomas Tan, how are you? Mustafa Ilyas, Waalaikumsalam. Faizal Acoy, Rosli Le, Nick, Openg Temu, salam saudara Amir, apa khabar? Salim Yasin, Nisa Yusof, apa khabar semua? Nenek Porak, Muhammad Razali Mustafa, Waalaikumsalam. Hamizah Adnan, Amir Dolah, Makin Kama Ismail, Samsuri Anwar Abdullah, Rubidin, apa khabar Bi? Hadir bersama pasangan Herman, Assalamualaikum. Muhammad Fauzi Harun, Joka, Halimah Hashim, Mito Biti, Ismail Abu Hassan, Mak Rosli, Johari Ahmad, Pak Cha, apa khabar Pak Cha? Zaini Haji Sawi, Pak Chu, apa khabar Pak Chu? Amir Dollah, Mira Harun, Saudara Nasri Yusof, Tama Morgan, Azmi Nordin dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya akan santuni usai saya memberi pencerahan malam ni ya. Saudara Adi Nur, khabar semua? Azmi Hashim, Muhammad Zaidi. Okey, hari ini tanggal 13 Jun. Dah habis dah bulan Syawal, habis dah. Sekarang ni kita hari ini Ahad 13 Jun 2021. Baik saudara, alhamdulillah nampak gayanya hari ini ada kekurangan lagi penurunan jangkitan virus corona. Kerana semalam 5793, hari ini 5304 warga kita yang dijangkiti. Masih angka 5000 yang tidak begitu menyenangkan kita. Kerana jumlah keseluruhannya sudah 657,508 orang dengan mengundang 64 kematian hari ini saudara ya. Jumlah keseluruhan kematian adalah 3,908 orang. Di Perlis kekal 5 orang jangkitannya. Di Kedah ada peningkatan di Kedah. Kedah semalam 171, hari ini naik 301. Begitu juga di Pulau Pinang. Awak lagu tu cik oi. Semalam 198, hari ini 256. Tak cerai saya. Di Perak alhamdulillah susut. Semalam 218, hari ini 121. Begitu juga, tapi di Selangor ada peningkatan. Semalam 1582, tapi hari ini 1973, 1973. Jumlah keseluruhan di Selangor yang dijangkiti oleh virus corona adalah 214,958 orang. Dan di belah Persekutuan ada susut. Semalam 559, hari ini 462. Putrajaya alhamdulillah balik jadi single digit. Semalam 23, hari ini 7. Begitu juga di Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan dia susut lagi. Alhamdulillah. Banyak tu. Terus sekarang menjaga kebersihan diri, duduk di rumah, penjarakan sosial ya, jangan lupa tu semua tu. Semalam 618, hari ini di Negeri Sembilan 331. Di Melaka juga terus susut. 178 turun kepada 145. Di Johor juga menurun grafnya daripada 504 turun kepada 363. Saya mengharapkan dia kekal susut turun ya saudara. Dengan hanya melakukan penjarakan sosial, kita tak keluar rumah, sentiasa menjaga kebersihan diri, insya-Allah jumlah ini pasti akan susut. Di Pahang juga sudah nampak tanda-tanda kembali double digit. Sebab semalam 121, hari ini 78. Begitu juga di Terengganu. Penurunan di Terengganu begitu ketara. Daripada 108 dia turun 66. Cuma semalam dia naik sedikit 82, hari ini turun susut 46. Begitu juga di Kelantan. Alhamdulillah, Saudara Azmi, di Kelantan susut juga. Itu semalam 337, hari ini 179 warga Kelantan. Comel. Begitu juga di Sabah, Rusinin semalam 378, hari ini 335. Begitu juga di Labuan, semalam 250, hari ini 158. Dan di Sarawak juga menandakan ada penurunan
Walaupun tak banyak, semalam 569, hari ini 544. Jadi saudara, kalau kita melihat, kita kena setakat hari ini Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun. Setengah tahun pertama ini, untuk tahun ini saja sudah 544,652 warga negara kita ini yang dijangkiti oleh virus corona. Berbanding untuk tahun lalu. Tahun lalu cuma 102,956 orang. Jadi kalau kita berusaha untuk mengurangkan jangkitan ini, tak maulah meningkatlah lebih ramai. Sebab itu saya ingin menyantuni pandangan daripada saudara Muhammad Azmi dari Kelantan. Dia kata bahawa pimpinan kerajaan mahu agar ada volunteer ataupun mereka yang sanggup ke depan untuk membantu kerajaan dalam usaha memberi vaksinasi. Ialah kerja sukarela ni memang tak ada gaji dan sebagainya. Dalam keadaan waktu tak ada kerja, bantulah. Cuma kita nak tanya wakil-wakil rakyat kita ada lebih kurang 220 campur dengan 560, 800 orang tu, takkan mereka pun tak mau membantu sama. Mereka ada gaji, ada allowance sebagai wakil rakyat. Tak sepatutnya lah minta orang lain minta buat kerja sukarela, sedangkan mereka main mengarahkan saja. Itu keadaannya. Cuma yang saya tak senang hati tengok ini hidung kepek daripada parti PBM. Kononnya pakar strategik lah. Bila dia buat kenyataan, saya pun hairan lah budak ni. Mangkuk ni betul-betul lah kenyataan. Lepas satu-satu. Dulu balik daripada London, kononnya pakar strategik. Baru mampulah Pakatan Harapan boleh menyelesaikan masalah PTPTN. Akhirnya bila Pakatan Harapan menang, abuk pun tak ada. Dan dia jaga PTPN pun tak menyelesaikan masalah. Kemudian dia tuduh Datuk Seri Najib. Dia kata Datuk Seri Najib ni pakar merungut. Cuma sekarang ni saya nak bagi tahu kat dia, dia ni pakar mengarut. Memang pakar mengarut. Yang terbaru ini bila dia kata bahawa ini kerajaan diminta supaya memberikan deadline, itu tarikh tertentu. Kalau siapa tak daftar vaksin ini, maka tak dapat lagi dah. Saya kata apa benda ni dia cakap ni? Berapa ramai yang orang telah pun mendaftar untuk mendapatkan vaksin yang masih tak dapat. Jangan, apakah kerana pimpinan kerajaan gagal untuk menyediakan vaksin sepenuhnya, maka dilampiaskan pada rakyat. Ini saya kata mengarut. Dia ni pakar mengarut lah. Ini pakar, kononnya pakar strategik PBM, hidung kepek. Aduh, minta maaf lah, saya malas nak layan orang macam dia. Ini pencaturan paling mengarut. Lain-lain tak ada, akhirnya besok nak menyalahkan rakyat. Itu je kerja mereka. Itulah, saudara. Demikianlah saya ambil laporan berhubung dengan virus corona dan COVID-19. Ya, saudara. Sedikit tazkirah singkat. Selalunya kita, saudara, janganlah sesekali kita menganggap anak-anak kita itu membebankan. Dan jangan sekali ada terdetik dalam hati pun. Kerana kalau kita merasakan itu beban, itu sebahagian daripada doa kita. Saudara, kalau anak-anak kita nakal, bentuklah dia. Kalau anak-anak suka buat bersepah-sepah rumah, tegurlah. Saudara Yunus Yaakob, Tuan Sri, pakar mengarut lah itu. Kalau anak-anak kita ni nakal, bentuklah dia. Kalau anak-anak suka bersepah-sepah, ajarlah dia. Kalau anak-anak kita ni ada yang setengahnya biadab, jadi tegurlah. Kalau anak tak pandai di sekolah, galakkan dia. Jangan marah dia bila result dah keluar, tidak begitu dibanggakan, maka kita menyalahkan dia. Jangan sama sekali. Sepatutnya jagalah anak-anak, kerana ini merupakan amanah untuk kita. Jadi kita bersyukur bahawa Allah mengurniakan kita masih memiliki anak. Ada pasangan suami isteri berpuluh tahun berkahwin, tidak mempunyai anak. Jadi oleh itu jangan risau jika kita buat baik, orang tak nampak, tapi kita pastikan kita menjaga anak kita dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Sebab itu saya sering mengingatkan saudara, rawatlah cinta kasih kita dalam keluarga kita, dalam suasana kita terkurung kesan daripada COVID-19. Okey saudara, jangan sesekali kita marah dan benci pada anak-anak kita. Didiklah mereka sebaik mungkin, berilah kasih sayang. Kita mendapat kasih sayang daripada Allahyarham, ibu-ibu dan bapa kita. Jangan kita lampiaskan kebencian. Mak dengan bapa kita tak pernah benci kat kita. Sebab itu saya sampai hari ini terngiang-ngiang lagi bagaimana kasih dan sayangnya ibu saya pada saya.
Walaupun apa kadang-kadang nak makan, kita kat sekolah, dia tunggu kita balik daripada sekolah, nak makan bersama. Itulah kasih sayang seorang ibu. Saya ingat saudara, saya tak suka kalau orang tidak menyantuni ibunya. Kasih sayang, kasih ibu sepanjang hayat. Ingat saudara ya. Jangan lupa malam ini saudara, malam ini Croatia lawan dengan England. Walaupun saya tak minat bola, saya kena mewawarkan juga. Saudara, mutiara kita katanya, ini sedikit mutiara kata, ada kalanya kita bersalah, maka Allah datangkan sahabat untuk menegur. Ada kalanya kita betul, Allah datangkan sahabat untuk kita tegur mereka. Ada kalanya kita diuji, Allah datangkan sahabat untuk membantu kita. Ada kalanya sahabat kita diuji, Allah berikan kita kekuatan untuk membantu mereka. Jadi hargailah persahabatan. Mungkin kerana kehadiran mereka juga membawa kita ke syurga. Itu kata-kata mutiara daripada Allahyarham Buya Hamka. Baik saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Kalau negara berbelanja tanpa had, maka negara akan menuju kepada kemuflisan. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah janganlah istana dipersalahkan. Tajuk kita, janganlah istana dipersalahkan. Saya akan beri pencerahan nanti, tapi sebelum itu kita santuni dulu kata pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Petik cermai buah betik, jual di pasar oleh Pak Jena. Jumlahnya ramai, menteri dilantik. Sebagian besar, rakyat tak kenal. Ini keadaan negara kita sekarang ni. Ramai sangat menteri yang kita lantik ni. Sampai 70 orang menteri dan timbalan menteri. Rakyat pun tak kenal. Tu Pak Nazir menegur tu sebenarnya. Kemudian katanya lagi, ikan petutu beli di warung, boleh dipilih, murah harganya. Berakhir waktu, perintah berkurung, diharap pulihlah kehidupan warga. Ini beliau menzahirkan harapan. Kalaulah berakhir waktu perintah berkurung nanti, maka diharap pulihlah kehidupan warga. Dan ini kita mengharapkan, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Pak Nazir dengan kiriman pantun yang cukup indah, yang begitu berarti. Saudara Majid Ahmad, Ina Sakinah, Datuk ni cari dedak. Macam mana ni? Macam mana saudara Sakinah kata pada ni? Ina Sakinah, Datuk ni cari dedak ke? Biasalah kaki dedak juga ni. Dedak apa tu saudara? Jangan, tak baik begitu Ina. Saya tak ada apa pun. Saya untuk hanya memberi pencerahan bagi yang mereka yang mahu mendengar. Sebab itu saya katakan prinsip kita must be agree to disagree. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saya berhak memberi pandangan, anda juga berhak memberi pandangan. Jadi pandangan saya, bila saya tak setuju, saya kata saya tak setuju lah, tak betul. Apa yang saya nyatakan, kalau anda tak setuju pun, tak apalah. Macam mana ya saudara? Cuma saya ingin mengingatkan mereka yang menyunting semula live yang saya lakukan ini, hal ni wartawan tak laku. Ina Sakinah ni siapa? Saya tak tahulah, terpulanglah. Umur saya 65, nak jadi tahun apa benda. Kenapa marah sangat kat saya? Sebab saya memberi pandangan. Saya beri pandangan, kenapa yang anda marah kat saya ni, Ina? What's wrong with you? Kerana saya menyantuni sikap. Kata saya pembohong, terima kasih. Terima kasih Ina Sakinah. Saya takkan usir anda. Anda berhak untuk bercakap. Katalah apa saja pun. Terima kasih. Mungkin anda duduk sebahagian daripada ini Jekom pun buatlah. Dan ini tidak akan menghentikan saya untuk berbicara sampai malam. Pulang. Okey, saudara, bagi saudara yang menyantuni dan pun mengambil live saya ini dan menyunting dimasuk ke dalam channel channel YouTube ataupun dalam Instagram, maka tanggungjawab itu terletak di tangan anda. Dia pakai lambang UMNO pula tu, tak apalah dalam Salam Syah. It's okay bagi saya. Mereka nak menguji kesabaran saya. Mungkin terpulang. Cuma saya nak ingatkan bahawa saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang anda lakukan, kerana bagi saya itu tanggungjawab anda. Saya hanya menyantuni waktu kita berbicara begini. Tentang bicara keadaan India. Sudah.
Selamat. Saya belum dapat pencerahan tentang di India, tapi kabarnya sudah berkurangan. Tapi kalau saya bercakap benda tu, sebab saya tak ada authority nak bercakap soal ubat yang mereka gunakan, saudara. Saya minta maaf, saudara, ya. Baik, saudara. Saya agak tertarik membaca pada kiriman daripada sahabat saya, seorang peguam muda. Seorang peguam muda, saudara Faizal. Dia kata keprihatinan raja-raja Melayu di waktu COVID-19 adalah contoh teladan kepada rakyat jelata. Ini benar, saya kata. Sebab dia kata bermula awal minggu ini sehinggalah hujung minggu hadapan, bukan saja pengamal media dalam negara sibuk berada di luar pintu istana, bahkan seluruh negara jelata pun, seluruh rakyat jelata pun ternanti-nanti apa yang bakal baginda Tuanku Yang Tuan Agong titahkan, serta bertemu dengan kesemua pemimpin utama dan disusuli pula dengan mesyuarat khas Raja-Raja Melayu pada 16 Jun nanti. Jadi dia kata saya tidak berminat, kita tak berminat untuk sentuh atau membuat sebarang spekulasi terhadap apa yang bakal berlaku. Biarlah itu semua kita tunggu baginda Tuanku Tuan Agong melaksanakan tugasnya tanpa sebarang gangguan, dan kita yakin pastinya Tuanku akan melakukan yang terbaik untuk rakyat. Tapi apa yang ingin dikongsikan bersama oleh saudara Faizal ialah berkaitan keprihatinan raja-raja Melayu dan teladan yang telah ditunjukkan oleh baginda. Ya, tuanku-tuanku dalam membantu rakyat jelata menghadapi saat-saat sukar begini. Sebagai contoh katanya, memandangkan beliau ada anak kelahiran Perak, orang Perak, Yop. Jadi beliau berbangga apabila baginda Tuanku Sultan Perak Sultan Nazrin Muhyiddin Shah telah memperkenankan sejumlah dana khas bantuan berjumlah 14.6 juta ringgit dikeluarkan dari tabung Majlis MIK Perak untuk membantu mereka yang terjejas akibat wabak COVID-19. Begitu juga teladan yang ditunjukkan oleh pemangku Raja Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, Sultan Abdullah Riauddin Al-Mutazfar Billah Shah yang telah berkenan untuk tidak menerima sebayang bayaran allowance diraja baginda sehinggalah bulan September tahun ini untuk disalurkan kepada tabung COVID-19 negeri Pahang. Jadi baginda tak mau ambil. Dia punya allowance sebagai pemangku raja disalurkan untuk tabung COVID-19. Tidak ketinggalan baru-baru ini Tuanku Mahkota Johor, Tuanku Ismail Ibrahim Putra bukan saja telah mewakafkan allowance yang diterima oleh baginda daripada MAINJ kepada Mahat Tafiz Sains Medik dan Antarabangsa Johor, bahkan baginda telah berkenan menyumbang 100 buah kerusi roda untuk diagihkan kepada 46 pusat pemberian vaksin PPV di negeri Johor. Hakikatnya, banyak lagi sumbangan secara langsung dan tidak langsung yang telah dilakukan oleh baginda Tuanku Raja-Raja Melayu dalam meringankan bebanan yang dihadapi oleh rakyat jelata ketika ini. Inilah yang dikatakan sebagai raja dan rakyat berpisah tiada. Bahkan, pengorbanan serta sumbangan yang telah dilakukan oleh baginda Tuanku Raja-Raja Melayu di saat ini menguatkan lagi istilah baginda Tuanku Raja-Raja Melayu ini adalah payung kepada rakyat jelata, tempat rakyat berteduh dan memohon perlindungan dalam ujian dan cabaran sekarang ini. Sebagai rakyat biasa, seadanya baginda Tuanku Raja-Raja Melayu sendiri pun sanggup berkorban dan memberikan tauladan yang baik, maka kita sebagai rakyat biasa kenalah jua mengikuti jejak langkah mereka, mengikut kemampuan kita. Sekecil-kecilnya patuh kepada pihak berkuasa, termasuk mengambil vaksin yang bakal diberikan kepada semua. Semoga usaha dan pengorbanan yang dilakukan oleh baginda Tuanku Raja-Raja Melayu ini menjadi asbab kepada turunnya rahmat Allah SWT kepada negara kita. Ini beliau menyantuni tentang situasi tuanku kita, ya saudara. Baik. Saudara, saya selalu berkatakan bahawa rakyat sebenarnya mahukan kebebasan semula untuk membolehkan mereka mencari makan untuk keluarga. Nak mengatakan bantuan yang diumumkan, saya lihat indah khabar dari Eropah. Ramai yang tak dapat sejak PKP satu lagi. Jadi artinya life, selalu saya katakan, must go on. Anak-anak nak makan, bukan macam zaman dulu-dulu. Ini bila rakyat diminta asyik ikat perut. Bila menteri tunjuk makan Maggi Mee, saudara. Jadi kita mengharapkan agar pimpinan negara stop fooling the public. Berhentilah untuk berjenaka dengan rakyat di saat-saat begini. Dan suka tak suka sebagai orang parti, saya ingin menyatakan bahawa UMNO akhirnya menerima malu dan terpaksa memikul aib
sepanjang era Kerajaan Perikatan Nasional. Kerana kita ada 3.7 juta warga UMNO yang terpaksa menerima kecaman hanya kerana mempertahankan pimpinan yang semakin lama, yang semakin lupa. Mereka semakin lupa jalan pulang. Jadi sebab itu rakyat minta, orang UMNO minta mereka segera meninggalkan Kerajaan Perikatan Nasional. Kerana tak tahan lagi dah. Hari ini UMNO kita sekarang ni sudah mula memikul musibah yang teramat memalukan. Bila pemimpin yang terjebak dalam scheme of things diusir. Apa yang kita lihat? Oh, ni penyokong H2O punya nak. H2O bersih, amanah dan bersih dan dari sebarang siasatan SPRM dan kes mahkamah. Oh, penyokong H2O. Silakan Ina, teruskan sokong. Mudah-mudahan. Tapi rakyat semua tahu. Jadi hari ini kita mengharapkan bahawa supaya pimpinan UMNO ni sudah-sudahlah. Jangan kita. So sedangkan saya dapat kiriman daripada seorang sahabat saya di Taiping. Dia kata hari ini pengusaha-pengusaha ladang cili mereka mengeluh. Mereka mengeluh kerana harga cili hari ini sekarang ni RM1.50 dari ladang. Dan banyak cili-cili yang tak dapat dipasarkan. Sebab itu saya katakan bahawa Menteri Pertanian kena campur tangan. Kena melihat. Jangan kita biarkan petani-petani itu terbiar begitu saja. Jadi langsung tidak anda menyantuni tidak langsung menyantuni kehidupan warga petani. Ini masalah saudara. Jadi kita mengharapkan bahawa pimpinan melihat. Dulu saya dah katakan bahawa seperti di Tanjung Karang, apa yang berlaku, lambat-lambat pisang tak boleh dipasarkan. Begitu juga di Kedah. Dan hari ini saya dapat laporan bahawa harga cili di pasar, harga cili meningkat. Tapi ini keadaannya, mesti ada. Dan saya cukup hairan apabila dah ada kenyataan bahawa Menteri Komuniti yang tak kanan tak kiri gini menyantuni sekuntum merah dengan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna. Tak ada penyelesaian berhubung dengan masalah harga minyak di pasaran. Dan kabarnya selepas mereka berunding nak refer pula kepada Kementerian Kewangan. Jadi artinya antara dua menteri ini pun tak boleh menyelesaikan masalah rakyat. Kena refer pula dengan Kementerian Kewangan. Sedangkan kedua-dua mereka dalam keadaan darurat sekarang ni boleh membuat penyelesaian. Ini yang kita runsingkan kenapa pimpinan negara dalam keadaan begini. Saya kena ingat tahu, hari ini Hong Kong Shy Bank telah mengumumkan bahawa mereka akan menutup. Hong Kong Shy Bank membuat pengumuman akan menutup cawangannya secara langsung, iaitu cawangan HSB Hong Kong Shy Bank di Alor, Kuala Terengganu, Teluk Intan, Cameron Highland, di Batu Pahat, Raub, Bentung, Bintulu, Labuan, Sungai Buloh, Senawang, Inanam dan Gombak. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cawangan akan ditutup. Jika ini berlaku, apa jadi dengan kaki tangan Hong Kong Shy Bank? Kalau cawangan itu, dia akan melibatkan sekurang-kurangnya 20 orang bekerja di situ. Kalau 13, artinya 10, 260 orang. Kaki tangan bank. Di mana pula mereka nak mengadu lagi? Ini keadaannya dalam ekonomi yang begitu merusut. Sebab itu mereka yang masih mempunyai pekerjaan tu setialah dengan kerja anda, saudara. Sebab itu pakar-pakar ekonomi telah pun memberi amaran. Dia memberi amaran bahawa semakin ramai rakyat akan mati kerana kerajaan terus berdegil. Ini pandangan dalam forum Maya Anjuran Sunway Project for Asian and International Relationship. Nicholas Kau, Ketua Penyidik Khazanah Nasional, berkata keutamaan ini patut diberikan terhadap rakyat berbanding ekonomi. Artinya jangan utamakan ekonomi sedangkan rakyat tidak disantuni. Dan ini keadaan sebenarnya. Sebab itu saya Sabah Malam menyuarakan supaya mestilah dicari upaya agar rakyat memperolehi cukup. Tak payahlah wang ringgit. Sekurang-kurangnya cukup makan dan pakai. Pakai pun tak apa lagi lah. Makan yang paling penting. Sebab hari ini saudara,
Sebagaimana yang saya katakan, tiap-tiap wakil rakyat kita ada 220 campur 560, ada 800 lebih. Tiap-tiap wakil rakyat ni ada peruntukan kerajaan. Ahli parlimen dulu kata pengumumannya dapat 3 juta. Dalam 3 juta ini seorang dapat, nak buat bangunan apa lagi? Gunakanlah wang itu untuk menyalurkan bantuan pada rakyat. Sedangkan bangunan bantuan prihatin masih lagi tak ada sinarnya. Saudara, setiap wakil rakyat turunlah ke lapangan. Gunakan segala aparatus yang ada. Pastikan ada beras, ada tepung, ada gula, ada minyak, ada sardin. Rakyat nak makan. Sebab sekarang ni tambung lagi 2 minggu. Dalam PKP lockdown ini, selama 2 minggu lagi, so rakyat makin tertekan. Mereka merasakan seolah mereka terpenjara di rumah. Nak keluar tak boleh. Sebab itu kesannya berlaku berantakan. Berlakunya kekacauan pemikiran. Jadi mereka yang kacau pikiran ini, seringkali ini tak ada buat apa lah. Ini gambarannya. Harga barang-barang naik. Rakyat amat terkesan. Betul, saudara Aimar Song. Kita menzahirkan keadaan. Rakyat apa kerana? Ina Sakinah what Abah is perform. Aduh, saudara nak ni Ina Sakinah ni masuk apa ni? Oh, kental lah semangat Ina Sakinah. I respect you lah mempertahankan segala keboborokan yang berlaku hari ini. Teruskanlah mempertahankan. Mungkin anda mempunyai gaji bulanan, tapi rakyat yang lain anda tidak ada keinsafan. Saya tak mau. Kalau kita lihat sebenarnya saya ingin menyantun satu persatu. Dalam tempoh 22 bulan. Ini saya mengulangi Kerajaan Pakatan Harapan. Laporan yang saya dapat iaitu mereka telah menjual aset negara. Boleh dikatakan setiap jam jumlahnya 2.1 juta. Betul, Kerajaan Barisan Nasional pun menjual juga aset negara, tetapi tidaklah digunakan, penjualan itu digunakan tanpa bergantian. Ini gambarannya sekarang ni. Ketika Pakatan Harapan berkuasa, Menteri Kewangan Lim Guat Eng telah menjual aset negara bernilai kira-kira 20 bilion. Secara purata setiap hari sebanyak 51 juta. Bersamaan dengan 21 juta aset negara dijual setiap bulan, setiap jam. Dan ini terdapat daripada YouTube. Antara aset negara yang dijual termasuklah IH Healthcare 8.42 bilion, Acid Badim Sigots, Telco, saham TNB, Bousted Plantation, Axiata Digital, BDO Unibank, CIMB punya saham, Hotel Royal Chulan, dan juga bangunan konsulat di Hong Kong yang telah mempunyai pembeli dari China dengan nilai 1.6 bilion. Maka mereka menjual. Sekarang ni kalaulah pimpinan negara yang terbaru ni, mampukah mereka untuk mengganti balik? Artinya kita semakin kurang. Aset-aset dah tak ada. Dijual oleh yang terdahulu dan disambung semula pula dengan kerajaan yang terbaru ni. Lain tak ada, main hutang pula dah. Dah tak ada, berhutang sana, berhutang sini. Sebab itu saya ketawa bila Lebay daripada Kedah tu, dia kata bahawa pelaburan luar masuk di negeri Kedah sebanyak 43 bilion. Hebatnya. Tak tahulah macam mana lah dia ni. Aduh, suruh dia selesaikan masalah. Dia beli kereta sudahlah. Inilah saya kata kemunafikan mereka, saudara. But saya sebenarnya saya nak menyantun ni hari ini sebenarnya saya nak menjelaskan sebab ini panjang ceritanya, saudara. Sebab saya kata jangan dipersalahkan istana dalam fiasko politik yang ada hari ini. Sebab saya amat kecewa bila ada pihak menuduh bahawa istana masih mahu mempertahankan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Bagi saya itu salah. Sebab ada saya nampak dalam kiriman yang masuk dalam wall saya yang menyalahkan istana. Sebenarnya tak betul tu. Sebab ini naratif yang salah, saudara. Dulu Yang Maha Pertuan Agong tidak langsung campur tangan dalam kemelut langkah Sheraton. Dan bila Tun Dr. Mahathir mempersembahkan kepada tuanku bahawa beliau nak letak jawatan, malahan tuanku minta supaya kalau boleh peganglah dulu sebagai interim. Tapi bila Tun Dr. Mahathir mengatakan bahawa beliau tidak ada kepercayaan, dah hilang sokongan, jadi dulu Yang Maha Tuanku Agong minta kalau boleh tunggu dulu. Tak, dia berhenti juga. So dalam keadaan begitu,
Itulah dia Dulu Yang Mulia Pertuan Agong memanggil semua pimpinan parti-parti politik. Nah, ini kena jelas. Saudara kena faham ya. So waktu itu memanglah tuntutan UMNO mau diadakan pilihan raya umum. Itu memang jelas. Cuma tidak ada catatan bertulis, tidak ada perjanjian bertulis antara UMNO dengan Tan Sri Muhyiddin. Kerana waktu itu mereka-mereka yang berusaha untuk meletakkan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, okey, UMNO PAS bersetuju. Agong tak campur tangan. Sebab itu saya nak bagi tahu, nak buat pembetulan. Jangan ada pihak menuduh bahawa sekarang ni Duli Yang Mulia tak nak campur menyingkirkan Tan Sri Muhyiddin. Tak. Itu salah tu. Istana tidak campur dengan konflik politik. Apa yang kemelut politik yang ada ini, itu masalahnya. Cuma apabila keadaan berlarutan, Duli Yang Mulia memanggil pimpinan parti-parti, apa cerita? Dah lebih setahun ni. Dulu anda semua menyokong orang ini jadi Perdana Menteri. Pada pandangan saya. Jadi sekarang ni beliau nak tahu sebab pada 16 bulan nanti akan diadakan mesyuarat Majlis Raja-Raja. Bila baginda berjumpa dengan brother rulersnya Majlis Raja-Raja, tentulah akan dibincangkan permasalahan ini. Dan baginda nak tahu macam mana ketetapan ketua-ketua parti kerajaan. Saya kena ingat ya, bila waktu berlakunya langkah Sheraton, perebutan begitu, Majlis Raja-Raja kata untuk mengadakan pilihan raya waktu itu, tuntutan sebagaimana yang dituntut, waktu tak sesuai. Kerana ekonomi sedang merosot. Kerana masa itu, wabak virus corona sudah mula meledak di seluruh dunia. Dan kita juga dah mula ada jangkitan di negara kita. Jadi sebab itu, maka dicari jalan, cumanya sebagai meyakinkan Duli Yang Mulia Pertuan Agong adalah SD, iaitu surat akuan bersumpah di kalangan ahli parlimen yang kononnya katanya 113 orang. Tapi dalam keadaan begitu, UMNO, walaupun UMNO Barisan Nasional mempunyai 43 ahli parlimen, tapi cuma seorang tak setuju, iaitu Yang Berhormat Tengku Razli Hamzah. Jadi 42. Jadi dalam keadaan ini menggambarkan keprihatinan baginda. Baginda tak mahu rakyatnya disusahkan. Sebab kita baru ada pilihan raya waktu itu. UMNO pilihan raya umum baru diadakan, tak sampai pun lebih kurang 22 bulan. So dalam keadaan begitu, takkan nak habiskan duit lagi. Saudara kena ingat, bila setiap kali kita memanggil pilihan raya umum, wang digunakan berbilion. Jadi dalam keadaan beginilah, maka nasihat istana kalau boleh selesaikan dulu kemelut ini. Dan UMNO bersetuju. Jadi UMNO diwakili oleh Sri Amidi dan Majlis Tinggi UMNO bersetuju untuk memberi laluan kepada Tan Sri Muhyiddin. Jadi dengan begitu baginda pun berkenan. Jadi apabila Duli Yang Mulia berkenan mengikut artikel 43 sesuai dengan pasal 43, Agong mempunyai absolute power untuk melantik. Itu kuasa baginda, jangan siapa mencabar. Waktu itu sebab semua bersetuju. Tapi apa yang disangkakan oleh warga UMNO, kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Walaupun tanpa penjahitan putih, ia sekadar janji mulut, UMNO setuju bahawa Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri hendaklah mengadakan pilihan raya umum selewat-lewatnya, iaitu suku tahun pertama 2021. Sebab itu, Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi menyatakan dalam ucapan PAU itu hari bahawa tuntutan UMNO kita akan bersama dengan mereka sehingga 1 Ogos. Selepas 1 Ogos kita dah tak ada sokongan dah. So itu perjanjiannya. Jadi sebab itu jangan marah saudara ya. Dan ini tidak ada kena-mengena dengan istana. Istana cuma nak dengar apa caranya. Sebab hari ini banyak orang menuntut agar Pertuan Agong campur tangan. Mestilah dia kata ini usirlah Perdana Menteri. Benda tak boleh. Pelantikan itu absolute power Agong. The absolute power of Duli Yang Mulia Pertuan Agong adalah untuk melantik. Setelah baginda memikirkan bahawa yang pada fikiran baginda boleh mendapat sokongan di kalangan ahli dewan. Setelah seorang itu dah dilantik sebagai ahli parlimen, maka terpulang. Maka terpulang untuk ahli-ahli parlimen menentukan. Tapi cuma masalah sekarang ni bila parlimen tak bersidang. Kerana kalau Perdana Menteri itu keabsahan, the legitimacy of the Prime Minister tertakluk pada Dewan. Dan waktu itu Duli Yang Mulia Pertuan Agong tak campur. Sekarang ni memanglah kita minta, tapi permintaan kita cuma apa yang boleh dilakukan oleh istana hanyalah sekadar memberi nasihat.
dalam soal kedudukan Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri dia buat de aja. Orang Kedah kata buat bodoh piang. Buat macam mana pun tak boleh buat apa. Tak usah fikir macam mana pun. Ini keadaan kedudukan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Saya kena beri pencerahan yang jelas supaya anda faham. Sebab saya dapat nampak sekarang ni sejak akhir-akhir ni mula menyalahkan kenapa tuanku tak pecat Tan Sri Muhyiddin. Untuk memecat tak boleh. Tidak ada dalam perlembagaan. Jadi apa yang boleh dilakukan hanyalah untuk memberi nasihat. Itu saja. Kalau dia berdegil, dia macam kena bodoh piang, tak boleh nak buat apa. Itu keadaan sebenarnya. Jadi sebab saya perlu memberi penjelasan ini kerana sudah ada pihak-pihak yang menuduh kononnya istana mahu mempertahankan Tan Sri Muhyiddin. Tak betul tu. Sejak hari ini situasi jadi tambah lebih haru biru lagi. Sekarang ni suasana bertambah haru biru. Sebab macam saya katakan semalam, bila Menteri Jabatan Perdana Menteri yang jaga haiwan undang-undang, ni apa lebay RM20 ni, dia boleh katakan bahawa tak ada kuasa agung untuk mengisytiharkan, menarik ataupun menentukan tarikh darurat. Ini tak betul. Tak betul ni. Kerana bila dia kata hanya kabinet saja yang boleh menasihati Duli Yang Maha Mulia yang Tuan Agong sama ada mahu meneruskan atau menamatkan perintah darurat. Jadi kenyataan beliau itu dibalas oleh Timbalan Speaker Datuk Azrina Aziz dan Dana Osman yang menyanggah kenyataan tersebut dengan menyifatkan pimpinan kerajaan ini seolah-olah dia kata macam nak alih tianggul. Sebab kalau dah tak ada darurat, maka Parlimen kena bersidang. Bila Parlimen bersidang, mereka sudah goyang. Ini gambarannya, saudara. Jadi pertikaian berhubung kuasa Duli Yang Maha Agung agar memecat Sri Muhyiddin sebenarnya itu bukan masalah tuanku. Tetapi soal tentang darurat ini diteruskan ataupun ditamatkan, itu kuasa agung. Dan agung bukan bertindak atas nasihat kabinet sebab ada jawatan kuasa yang dibentuk. Ini yang orang tak tahu. Sebenarnya sebab selepas mengumumkan peristiwa darurat tadi, yang dipromosikan oleh baginda Tuan Agong, Tan Sri Muhyiddin membuat kenyataan bahawa satu jawatan kuasa khas yang bebas ditubuhkan bagi menjamin pelaksanaan darurat adalah adil dan terus. Dan Tan Sri Muhyiddin berkata jawatan kuasa itu peranan jawatan kuasa ini adalah menasihati Sri Paduka Tuan Agong. Jadi bila berkata jawatan tersebut dianggotai ahli-ahli Parlimen Kerajaan dan Pembangkang serta pakar-pakar kesihatan dan yang berkaitan. Kerana semata-mata untuk menjamin pelaksanaan tempoh darurat dibuat secara adil dan terus. Jadi sebuah jawatan kuasa khas bebas ditubuhkan di bawah satu ordinan untuk menasihati baginda sama ada darurat besar masih berlaku dalam persekutuan ataupun bagi menamatkan. Ini yang Menteri lebay RM20 ni kadang-kadang tak faham. Kalau suasana biasa memanglah kabinet menasihati agung. Tapi sekarang ni dalam darurat. Bila darurat, maka jawatan kuasa khas ini bertindak sebagai penasihat, bukan kabinet. Sebab itu, apa kata Tan Sri Noh? Dia rasa tersinggung. Dia kata, saya baca kenyataan tentang Menteri Undang-Undang Tan Sri Khairuddin. Bagi saya ini satu penghinaan kepada saya, katanya. Sebab saya sebagai ahli jawatan kuasa khas bebas darurat yang diperkenankan oleh Tuan Agong. Tan Sri Noh punya kenyataan itu benar. Dia rasa harus berasa tersinggung. Begitu juga apa kenyataan daripada Datuk Syafuddin Nasution. Mereka tersinggung dengan kenyataan lebay RM20 ni. Boleh buat kenyataan begitu. Jadi dia seolah menafikan peranan jawatan khas yang sepatutnya menasihati agung. Jadi mungkin kerana Parlimen tidak dibenarkan bersidang, kata Tan Sri Noh, maka tidak ada semak dan imbang dan menteri boleh membuat keputusan suka hati saja. Sebelum ini seorang menteri dah tutup pintu depan, tapi ada pula menteri lain yang buka pintu belakang. Akibatnya jumlah mangsa COVID-19 semakin bertambah dan tempoh PKP3 terpaksa disambung lagi 2 minggu. Dan dalam nada yang sinis, Datuk Syabri Cik pula mengatakan sekarang musim Euro 2020 ni, dia kata banyak pula lah cerita pasal gol. Ini kata sebab kenyataan daripada Timbalan Speaker Datuk Azrina Osman. Dia kata menteri seolah nak mengalih tianggul.
Nak mengalih tengok ke kiri, tengok ke kanan. Ini gambarannya. Sebab dalam keadaan sekarang ni tak payah ikut sajalah apa yang nasihatnya. Yang takut sangat. Kenapa? Kalau nak ditamatkan darurat, tamatkanlah darurat. Be a gentleman. Sebab kalau anda melaksanakan tugas dengan baik, rakyat akan sokong anda. Tak payah nak berkempen, tak payah guna orang, nak bayar upah orang apa semua, tak perlu. Sebab rakyat melihat. Sini. Sebab itu, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajidi, dia melontarkan kenyataan, dia kata, apakah jawatan kuasa khas darurat ini sekadar satu sandiwara? Nah, akhirnya rakyat bertanya. Apakah jawatan kuasa khas darurat sekadar sandiwara? Jadi dia kata dia tidak mahu mengulas siapa yang betul antara Ketua Pengarah Kesihatan dan Menteri Undang-Undang. Walaupun resah melihat dua anggota pentadbiran saling berkontradiksi antara satu sama lain. Tapi dia kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham kata hanya Tuanku Agong punya budi bicara untuk teruskan darurat ataupun tidak. Itu betul. Budi bicara Tuanku. Kemudian Menteri Undang-Undang ni ahli parlimen RM20 daripada Kota Baru. Dia kata cuba bertukar kenyataan bahawa hanya jemaah menteri boleh nasihat Tuanku Agong. Ini cakap. Jadi yang pastinya Perdana Menteri dalam pertuturan khas beliau menyatakan secara jelas bahawa yang di bawah ordinan darurat jawatan kuasa khas yang telah ditubuhkan untuk menasihati ke bawah Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Itu yang jelas. Sekarang ni jadi fiasko. Kenapa? Dalam suasana sekarang ni saya lihat ini senarai. Dah ada orang pun pada 9 Februari 2021 ini untuk pengetahuan lebay RM20 ni, pejabat Perdana Menteri telah mengumumkan pelantikan ahli jawatan kuasa khas bebas darurat yang telah pun diperkenankan oleh Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Sedaranya pertama sebagai pengurusinya lah Tun Arifin Zakaria sebagai bekas Ketua Hakim Negara. Kemudian Tan Sri Samsudin Osman, bekas KSN. Tan Sri Norian Mai, bekas IGP ataupun Ketua Negara. Tan Sri Zulkifli Zainal Abidin, bekas Panglima Angkatan Tentera. Profesor Tan Sri Dr. Muhammad Taha Arif, bekas Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan. Tan Sri Dr. Yahya Awang, pakar bedah jantung. Tan Sri Te Leong Yap, iaitu Presiden Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina. Tan Sri Dr. R. Palan, Pro-Chancellor Universiti Cyberjaya. Datuk Setia Salihuddin Saidin, bekas Timbalan Pendakwa Raya di Pejabat Peguam Negara. Profesor Mat Dia, Datuk Arif Perkasa, Dr. Mat Asri Zainal Abidin, itu Mufti Kerajaan Negeri Perlis. Profesor Datuk Dr. Andrew Q. Dawi, pakar kesihatan awam. Tan Sri Sukarti Wakiman, bekas usaha Kerajaan Negeri Sabah. Tan Sri Noh Omar, ahli Parlimen Tanjung Karang. Yang Berhormat Datuk Sri Rohani Abdul Karim, ahli Parlimen Batang Lupa Resawak. Yang Berhormat Datuk Aziz Ahmad Dun, ahli Parlimen Beaufort Sabah. Yang Berhormat Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh, ahli Parlimen Pasir Putih. Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution, ahli Parlimen Kulim Bandar Baru. Yang Berhormat Anthony Lok Siufuk, ahli Parlimen Seremban. Dan Yang Berhormat Datuk Sri Zulkifli Ahmad, ahli Parlimen Kuala Selangor. Ni 19 orang dah ada. Jadi sepatutnya apa-apa keputusan sama ada nak menasihati Agong dan nasihat untuk dalam sepanjang darurat terlaksana, mereka inilah yang sepatutnya menasihati Duli Yang Mulia Pertuan Agong. It's not the cabinet. Ni masalah yang tak tahu. Dan hanya jawatan khas bebas inilah saja yang layak untuk menasihat Yang Pertuan Agong, bukan kabinet. Sebab itu kenyataan daripada Saudara Faiz Fazil, saya setuju. Dia kata kenyataan Yang Muhammad Taqiyuddin Hasan di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Undang-Undang bahawa kabinet yang akan menasihatkan Sri Paduka Baginda Agong sama ada darurat perlu dilanjutkan adalah tidak berasas dan menyimpang daripada Seksyen 2/1 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021. Kerana seksyen ini memperuntukkan bahawa hendaklah ditubuhkan satu jawatan kuasa khas yang bebas untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong mengenai kewujudan berterusan darurat besar yang mengancam keselamatan, kehidupan ekonomi dan ketentraman awam di dalam persekutuan berikutan wabak penyakit berjangkit, iaitu penyakit coronavirus COVID-19.
Adapun Seksyen 11 dalam kurungan A, Ordinans darurat hanya memberikan kuasa kepada Kabinet untuk menjalankan kuasa eksekutif, iaitu pentadbiran negara. Itu saja. Jadi Kabinet tiada kuasa untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong berkaitan perlanjutan darurat. Ini adalah kerana proklamasi darurat dibuat berdasarkan Ordinans darurat, di mana peruntukan Seksyen 2/1 tidak dipinda, maka ia kekal dan mengatasi mana-mana peruntukan lain. Sungguh pun begitu, proklamasi darurat seharusnya dibentangkan di Parlimen menurut perkara 150 dalam kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan. Maka Kabinet tetap tiada kuasa berkaitan proklamasi darurat. Jadi kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional menjalankan kuasa eksekutif dengan kelemahan tadbir urus, terutama dalam mengawal wabak COVID-19, kecelaruan proses imunisasi dan kelembapan ekonomi mewajarkan darurat tidak dilanjutkan. Jadi Parlimen tidak lagi boleh digantung kerana pelbagai masalah dan isu negara dan kepentingan rakyat tidak dapat dibangkitkan bagi mencapai satu solusi yang tuntas. Ternyata darurat bukanlah solusi terbaik dalam sistem demokrasi negara. Kenyataan Taqiyuddin sebut seolah-olah memusatkan semua kuasa kepada Kabinet yang boleh menjurus kepada satu bentuk autokrasi. Itu kenyataan daripada saudara Faiz Fadil. Jadi masalah sekarang ni, bila dah kena segah oleh pengamal undang-undang dan ahli tangkap kas, barulah lebay RM20 ni sedar lagi mimpi dia. Mula dia buat kenyataan bahawa kerajaan akan melaksanakan tugas mengikut peruntukan-peruntukan yang sedia ada serta tidak mencampuri urusan jawatan kuasa khas. Jadi ini keadaan saudara. Saya kata ini bukan dia ahli tianggul. Mana dah lari pergi ke tepi tu, dia ambilnya apa bendera daripada linesman, dia pula nak jadi linesman. Takut nak jadi referee nanti kena baling dengan batu lah. Dia sebenar-benar saudara, saya juga ingin menyantuni catatan daripada Ipoh Mali. Ipoh Mali dia hantar kiriman. Dia kata, masalahnya kita hanya satu je, dia kata. Kerana kerajaan gagal. Apa yang berlaku sekarang ni? Sebab itu sekarang ni rakyat kata sudah-sudahlah. Cukuplah. Dan you buat apa ini darurat, you buat ini apa ni total lockdown. Masih lagi tidak ada penyelesaian. Malahan kerajaan kehidupan rakyat semakin lenjan. Ini keadaan yang perlu dilihat. Dia kata, sebab itu kata Ipoh Mali, percayalah dia kata. Selepas ini kita akan lihat ramai yang akan dibuang kerja. Banyak syarikat sudah tidak mampu melunaskan gaji pekerja kerana tidak mampu membayar sewa. Pengangguran akan bertambah. Pelabur luar sendiri akan sekali lagi meninggalkan negara. Jadi kena tuan fikirlah, selamatkanlah rakyat. Jadi kita sekarang ni kena ketepikan soal politik. Kalau tempoh 2 minggu ini pun sudah pasti membunuh ekonomi rakyat, maka 2 minggu ini sambungan daripada lockdown ini akan membawa bencana dan malapetaka besar kepada rakyat. Jadi dalam keadaan sekarang ni, air sinar pun tidak digunakan, tidak boleh kerana kumpulan wang simpanan pekerja masih menuntut pejabat. Tambah lagi 2 minggu. Kemana rakyat nak cari duit? Rakyat perlu hidup. Sebab itu saya minta ahli Parlimen turun ke lapangan, santuni rakyat. Jangan dibiarkan rakyat terus lapar. Kerana bila dalam keadaan begini, bila orang tak ada duit, tentulah jenayah akan meningkat. Bila jenayah meningkat, maka negara dilihat tidak aman. Apabila keamanan tergugat, tentulah membuatkan suasana yang tidak tenteram. Rakyat cinta damai, rakyat harmonis. Sebab itu sekarang ni amat bahaya sekarang ni kalau sesiapa saja bermain dengan api amarah. Petik saja rakyat lebih mudah marah. Kenapa? Kerana rakyat dalam susah, orang tengah susah. Sebab itu selalu saya katakan, people angry when they are hungry. Apabila mereka lapar, rakyat akan cepat marah. Petik sedikit pun. Dia dalam keadaan sekarang ni, sebab itu bila Taqiyuddin membuat kenyataan seperti itu, rakyat marah. Apa hal pula kamu nak mengatasi kuasa Agung? Bukan kuasa kamu nak menasihati Agung. Yang menasihati Agung ada dia tahu kuasa khasnya. Nah, ini gambaran yang perlu kita lihat secara. Dan sekarang ni pula memanglah heboh pula dah kononnya bahawa kalaulah seandainya bahawa Majlis Raja-Raja mengadakan pertemuan pada hari Rabu, pada 16 hari bulan nanti. Kononnya bahawa ini andaian rakyat saudara, bukan satu benda fakta.
Sebab selepas dulu yang mula gaja-gaja, sebab besok wakil-wakil daripada Sabah dan Sarawak, pemimpin politik daripada Sabah dan Sarawak akan mengadakan sidang maya dengan istana, dan mereka juga akan menceritakan keadaan, gambaran sebenarnya. Setelah dapat gambaran itu pada hari Rabu, maka raja-raja akan mesyuarat. Dalam pemusyaratan itu akan dicari solusi, dan saya berkeyakinan solusinya tentulah menjurus kepada, pertama sekali, darurat perlu ditamatkan dan parlimen perlu dibenarkan bersidang. Sebab tuntutan, boleh katakan majoriti di kalangan wakil-wakil rakyat mahu parlimen diadakan persidangan supaya semak dan imbang dapat dilakukan. Berkali-kali saya katakan bahawa kita bukan nak buang sesiapa, tapi kalau dia dah terbukti tak boleh perform, kena berhentilah. Dan lebih baik, lebih bermaruah, lebih dihormati kalau dengan sendirinya dia meletak jawatan. Sebab terbukti tak ada, tidak berkemampuan. Jumlah ahli kabinet begitu ramai, menteri, timbalan menteri 70 orang. Tapi berapa ramai yang kena? Siapa timbalan menteri yang ada sekarang ni? Tak dengar suara pun. Masalah rakyat tidak disantuni. Dalam keadaan begini, maka rakyat minta supaya parlimen bersidang, sebab at least kurang-kurangnya wakil-wakil rakyat ini dapat mengutarakan masalah rakyat. Dan ini berlaku, maka banyak orang beranggapan kalau adanya sidang parlimen, maka akan ada usul undi tak percaya. Kalau ada usul undi tak percaya, maka Tan Sri Muhyiddin akan hilang keabsahan ataupun legitimate-nya sebagai Perdana Menteri. Ini keadaannya. Dan dalam keadaan begitu, istana tak boleh campur. Kalau di Dewan Rakyat telah diwujudkan usul dan sebegitu, maka dengan sendiri dia kena berhenti. Sebab antara 4 syarat yang saya nyatakan saban malam, tak usah nak cubalah macam mana pun nak selamatkan. Cannot. Dan waktu itu akan dicari pemimpin yang baru. Saya berkeyakinan tentulah majlis-majlis juga tak bersetuju kalau nak diadakan pilihan raya dalam waktu yang terdekat ini. Kerana itu perlu ada seorang pimpinan yang dirasakan boleh mentadbir sebagai pentadbir interim sementara menantikan susut wabak virus corona, dan darurat dah tak ada, rakyat dah boleh cari kerja apa semua, tentram. Ini gambaran yang saya beritahu kepada saya, supaya jangan saya nak bagi tahu pada anda semua, banyak orang menyalahkan kenapa Agong tak campur. Dan saya tengok, tuanku tolonglah, ada pula dalam dalam wall pula tu, tuanku tolonglah tuanku, rakyat dah tersepit, tuanku tolonglah. Dalam keadaan sekarang ni, untuk menyentuh soal jawatan pada menteri, tuanku takkan bercampur. Tetapi baginda boleh membisikkan, boleh menasihati, sekadar menasihati. Sebab itu di luar dalam perlembagaan. Dalam perlembagaan, seorang Perdana Menteri yang telah dilantik, maka 4 syarat aja yang dia boleh membuatkan dia berhenti. Pertama, dia mati. Kedua, dia gila. Ketiga, dia tak berhenti. Dan keempat, dia hilang sokongan di kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat. Itu saja. Itu cantiknya perlembagaan kita ni. Jangan saudara salah. Tetapi melantik seorang Perdana Menteri bila ada kekosongan, itu absolute power of the Agong. Itu jangan sesiapa mencabar. Memang itu kuasa mutlak Duli Yang Maha Muda, Yang Bertuan Agong. Baginda akan melantik sesiapa saja yang pada fikiran baginda boleh mendapat sokongan di kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat. Bukan ahli Dewan Negara, Dewan Rakyat. Itu wakil-wakil rakyat, ahli-ahli parlimen ni. Dan baginda akan melantik seseorang yang pada pandangan beliau, pada fikiran baginda boleh mendapat sokongan. That's all. Setelah dilantik, pulanglah parlimen. Itu dia ni, kita ingat sekarang ni separation of power. Negara kita raja berperlembagaan. Jadi jangan anda buat silap, jangan anda terus buat tomahan bahawa takkan Agong campur tangan. Tak. Majlis Raja-Raja Melayu boleh menasihati. Tak boleh nak gunakan. Tapi dalam kuasa darurat, itu kuasa Agong. Sebenar-benarnya saudara, dalam kuasa darurat sekarang ini, tuanku boleh. Tapi dalam pelantikan Perdana Menteri tak boleh buat apa. Tapi baginda boleh kata okey, kerana dalam kuasa darurat ini, majlis raja-raja hendakkan supaya parlimen bersidang. Itu eksekutif kena ikut tu. Tapi kalaulah hari Rabu ni, majlis raja-raja mengadakan persidangan, bersetuju supaya agar pertama sekali darurat ditamatkan. Kalau tak tamatkan darurat pun, kalau
Dewan Parlimen, sebab baginda telah pun menyatakan bahawa Dewan Rakyat boleh bersidang. Kalau Parlimen bersidang, maka suka tak suka eksekutif kena ikut. Sebab ini dalam keadaan darurat. Cuma masalahnya saya katakan bahawa tidak boleh dalam keadaan segera. Kerana peraturan Parlimen mesti dikeluarkan notis selama 28 hari. Dia tak adalah boleh immediate. Dia tak boleh hari Rabu Raja-Raja Melayu kata bahawa Parlimen hendaklah bersidang. Kita pun okey minggu depan. Kenapa tak ada? Bila tak dapat lagi, mana ini menyanggah titah tuanku. Tak boleh, itu bukan. Dia kena bagi notis selama 28 hari. Selepas 28 hari, maka Dewan akan bersidang. So artinya bagi saya melihat kalau 28 hari, balik bulan Ogos lah. Dan waktu itu UMNO sudah tidak ada sokongan dah. Ini bukan soal siapa jadi Perdana Menteri, saudara. Saya cakap berkali-kali. Saya cuma tugas saya memberi pencerahan. Orang nak kata apa katalah. Jadi hebatlah Ina Sakinah ni. Silakan. Cuma saya minta satu, jangan maki. Kalau maki saya terpaksa singkirkan anda daripada wall saya. Sebab dia jangan gunakan bahasa yang baik. Anda seorang wanita. Kalau sebab anda menggunakan nama wanita, jangan dicemarkan wanita itu ya. Jadi bila keadaan begitu, saya dah cakap, saudara, kita boleh bersetuju untuk tidak bersetuju. Jadi kalau dia macam Ina Sakinah beri pandangan dia, okey, terpulanglah. Soal kita nak terima tak terima itu kita punya hal lah. Dan dia tak boleh nak marah. Dan dia pun tak boleh nak marah pada saya. Dia tak ada fire ataupun tak ada locus standi, tak ada hak nak marah pada saya. Saya berhak untuk beri pandangan, dia berhak untuk menerima atau menolak. That's all. Dan dia juga berhak untuk beri pandangan, kita berhak untuk menerima atau menolak. Cuma jangan jadikan laman wall saya ini sebagai laman untuk caci maki. Dia nak lantik siapa pun, dia punya hal. Tapi rakyat melihat siapa yang sesuai untuk memimpin negara. Sebab negara dalam keadaan sekarang ni cukup tertekan. Kesan daripada pilihan raya umum 2018, pilihan raya yang ke-14. Kesannya tu. Dan saya melihat, saya yakin, ini keyakinan saya. Tapi nak mintakan bukti bertulis, tak boleh. Tak ada. Iaitu rakyat sudah dapat kenal. Mereka sudah kenal yang mana permata, yang mana kaca, yang mana pemimpin, yang mana orang yang perlu dipimpin. Sebab mereka-mereka yang dulu kononnya berjuang untuk rakyat, akhirnya mereka jadi pengkhianat pada parti. Saya warga UMNO, tentulah kita tersinggung kalau melihat ada pemimpin yang sanggup menjual maruah parti kita hanya untuk menyelamatkan diri. Jadi bagi saya kadang-kadang gini kita harus berhati-hati. Warga UMNO bukanlah boleh dikelentung begitu saja dengan buka dalam wall, tuduh orang itu, tak boleh. Warga UMNO adalah warga yang cinta damai. Warga UMNO tahu mengenal siapa pemimpin, siapa yang perlu dipimpin. Jadi berbalik dengan persoalan ini, kita menantikan besok tentulah ini Dudia Maulia tuanku akan mengadakan sidang maya dengan pimpinan daripada Sabah dan Sarawak. Maka baginda akan mendapat dapatan apa pandangan rakyat di Sabah dan Sarawak. Tentulah mereka menyatakan susah sekarang ni, dalam keadaan rakyat tak cukup duit, vaksin pun tak cukup, janji nak bagi dos tak bagi-bagi lagi. Mestilah akan dilontarkan pandangan sebegitu. Jadi tuanku akan mengambil catatan sebab baginda apabila Duli Yang Maha Tuan Agong bertemu dengan brother rulers, siapa ni di kalangan Raja-Raja Melayu, baginda akan menyatakan ini dapatan baginda. Serta berjumpa dengan pemimpin politik. Dari segi pemimpin politik punya pandangan begini, dari segi pandangan daripada kerajaan begini. Sebab itu dipanggil Tasimuddin sebagai ketua eksekutif. Ini jangan lupa, itu pun dia ambil kira. Soal mereka berbohong ataupun tidak dengan tuanku, itu persoalan lain. Jadi gambaran laporan itu diterima. Jadi sebab di situ akan ada timbal balas. Inilah check and balance. Dan akhirnya bagi saya berkeyakinan bahawa Raja-Raja Melayu tentulah akan meminta supaya menggunakan kuasa darurat ini, Parlimen perlu bersidang. Bila Parlimen perlu bersidang, matlamatnya bukan untuk buang orang, untuk check and balance, untuk semak dan imbang. Bagaimana wang digunakan untuk membeli vaksin begitu banyak? Kenapa vaksin tak sampai-sampai lagi? Bukan nak tuduh orang itu, tidak. Kemudian bagaimana cara penyampaian apabila waktu saja kerajaan Perikatan Nasional meluluskan, kononnya minta meluluskan belanja peruntukan
250 bilion, bukan sedikit, untuk rancangan ekonomi. Sejauh mana benda ni sampai atau tidak? Sejauh mana benda ni sampai atau tidak? Sebab rakyat terkesan bahawa kononnya 250 bilion itu digunakan untuk membantu, untuk merangsang ekonomi. Kenapa tidak berjaya? Ini persoalan. Kemudian tambah lagi 300 bilion awal tahun. Permohonan minta, rakyat diam. Tapi ke mana wang itu? Dan terbaru dalam keadaan sekarang ini, bila dikatakan bahawa jumlah keseluruhannya 600 bilion. Raja-raja Melayu berhak bertanya. Perlu bertanya dan perlu mengetahui, sebab wang ini wang negara. Negara ini negara raja. Raja perlu tahu. Betul kan korang takbir ni? Ya, ini dia kena jawab lah. Dalam keadaan ini, tempat yang semak dan imbang tidak lain dan tak bukan adalah di Parlimen. Jadi bagi mereka yang merasakan Parlimen ini sebagai gelatin ataupun tempat untuk potong kepala tu, pulanglah. Kalau mereka tak bersalah, mereka menjalankan tugas dengan baik, apa nak takut? Saya melihat bahawa menteri-menteri yang ada sekarang ni tak perlu takut, tak perlu khawatir. Teruskanlah persidangan Parlimen untuk mengadakan check and balance. Jadi berani kerana benar. Nak takut apa? Adakan persidangan Parlimen sebab okey, rakyat akan soal. Masalah sekarang ni, mereka sudah seolah diburu ketakutan bahawa mereka merasakan bahawa kalaulah ini Parlimen bersidang, mereka akan dipersoalkan. Orang yang paling dikhawatiri dan takut sangat dia adalah 2-3 orang menteri. Dan menteri-menteri yang lain juga akan disoal. What you have done? You sebagai menteri, contohnya, kau sebagai menteri perdagangan dan lidah hewan pengguna, apa yang telah anda lakukan? Takkan masalah minyak pun tak boleh berunding dengan menteri komoditi. Apa menteri pertanian buat? Apa persiapan anda? Dan mereka akan merasa malu. Sebenarnya mereka takut malu apabila dipersoalkan di Parlimen nanti. Sebab di Parlimen mereka tak boleh berbohong. Wakil-wakil rakyat adalah wakil kita. Mereka akan mengutamakan 1001 persoalan. Ini yang jadikan mimpi ngeri kepada ahli-ahli Parlimen. Kalau Parlimen dibenarkan bersidang. Dan paling-paling dikhawatiri, kalau dalam ini keadaannya, maka ahli Parlimen kata, if this is the situation, we lost confidence with you. Sedang kena ingat, ahli-ahli Parlimen, dia tak boleh mengusulkan undi tak percaya pada menteri. Dia cuma boleh minta supaya dengan ini minta Parlimen mengurangkan gaji menteri itu dengan nilai RM10. Itu sebenarnya imbalan. Artinya kalau dah seorang menteri itu dia kena hukum oleh ahli Parlimen, bersetuju, dipotong gajinya sebanyak RM10, maka dengan sendirinya dia kena letak jawatan. Itu dari segi moralnya. Tapi untuk Perdana Menteri, maka beliau harus menghadapi usul undi tidak percaya. Dan ini terpulang pada speaker lah. Dan jika ini berlaku, jika ahli-ahli Parlimen semua hilang sokongan kepada Perdana Menteri, maka beliau dengan sendirinya kena berhenti. Dan jawatan Perdana Menteri akan dilantik oleh Duli Yang Mulia Menteri Agong sekali lagi. Ni jangan kita ingat bila dah turun jawatan itu, kerana banyak sokongan. Saya, buat kira numbers. Ini numbers ni. Datuk Seri Anwar Ibrahim banyak ini. Datuk Seri Najib banyak ini. Datuk Seri Hamudin banyak ini. Tak boleh. Yang akan menentukan perlantikan siapa calon Perdana Menteri selepas Tan Sri Muhyiddin adalah Duli Yang Mulia Menteri Agong. Itu kuasa mutlak baginda. Yang pada keyakinan baginda. Dia bukan kata dia mesti buktikan, tidak. This with his belief. Dalam bahasa perlembagaannya, Duli Yang Mulia akan melantik seseorang di kalangan ahli Dewan Rakyat yang pada fikiran baginda mendapat kepercayaan, mendapat sokongan di kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat. Jadi seandainya Tan Sri Muhyiddin berundur, maka terpulang pada Agong. Ini saya kena jelas. Saya tak mahu kita buat kesilapan, kita menyerang istana. No. Istana sentiasa berkecuali. Istana hanya menyantuni bila ada masalah macam sekarang ni. Bila ada darurat, memang sekarang ni kuasa mutlak Agong. Dan Agong memang berkuasa untuk mengarahkan supaya eksekutif mengadakan mesyuarat Parlimen. Itu kuasa. Tapi bila itu kuasa Agong juga sama ada untuk meneruskan ataupun menghentikan proklamasi darurat. Yang ini tak boleh disanggah. Sebab itu bila Datuk Taqiyuddin
menyatakan ini kuasa absolute power of the minister, itu salah. Itu satu sikap bagi saya lah yang tidak baik. Seorang menteri tak sepatut begitu. Ini mengecilkan hati istana. Tentulah raja-raja Melayu akan tersinggung dengan kenyataan begitu. Kerana kuasa untuk menasihat adalah jawatan kuasa yang telah dibentuk oleh Agong. Mereka inilah yang akan menasihat raja-raja Melayu. Jadi kita sambung lagi bicara kita malam besok. Saya doakan saudara supaya sihat walafiat, yang mana bekerja dari rumah tu teruskan bekerja. Selamat untuk saudara semua. Berdoalah untuk negara kita. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.